Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera semua. La ilaha illallah. Okey guys, sebelum kita teruskan dengan kisah yang seterusnya, kat sini ada yang bertanya, adakah satu lagi channel tu, iaitu apa nama channel? Channel sendiri dah lupa dah. Allah, Nota Khalifah. Ya betul. Nota Khalifah itu diwujudkan untuk saya nak berkongsi kisah tentang sahabat-sahabat Nabi. Adalah kisah macam sekarang ni, kisah tentang Khalid Al-Walid. Jadi asyik cerita pasal seram saja. Jadi saya buatkan satu lagi konten, orang kata cari saham sikit lah. Jadi saya harap kawan-kawan kat dalam ni sambil-sambil tu bolehlah support untuk dengarkan kisah yang sekarang ni tengah saya follow kan sekarang ni, kisah dia daripada novel tentang Khalid Al-Walid. Jadi kita boleh berjumpa juga di sana ya, insyaAllah. Baik, tak nak macam panjang, kita akan teruskan dengan episod yang seterusnya daripada Tamal Jalis, episod yang ke-55 yang bertajuk Mamat Bukit yang Gagah. Saya dan Datuk berpandangan. Tahulah kami sebelum kami tiba ke situ, mereka terlebih dahulu sampai. "Lagi apa yang kau dapat?" tanya Mamat Bukit pada Dolah Peranggas sambil merenung muka Samat Perang. Dia sebenarnya Samat Perang ke Samat Perang ni? Kita sebut Samat Perang lah ya. Mereka berbalas senyum. Dengan tenang, Dolah Peranggas mengeluarkan seluar dan baju kelabu yang ada tanda tentera di dadanya. Dia juga mengeluarkan beberapa kerongsong peluru. Dia salah hija ni. Ini bukan kerongsong. Kalau kerongsong tu sebenarnya kerongsang. Kalau sebutan yang betul adalah kelongsong. Ini baju dan seluar dalam perempuan. Aku jumpa 3 keping gambar. Dolah memberikan gambar-gambar itu pada Datuk. Habis saja Datuk melihatnya, diserahkan pula pada saya. Saya lihat gambar itu dengan tenang. 2 keping gambar menunjukkan 2 orang lelaki bersama keluarganya, manakala yang sekeping lagi adalah gambar seorang gadis bersama orang tuanya. Jadi saya kira lelaki tua itu adalah ayahnya. Ni apa benda ni? Dalam banyak benda boleh ambil. Seluar dalam dia ambil. Saya fikir barang-barang ni membahayakan diri kita. Kalau kita bertembung dengan orang dalam, iaitu komunis ya, kita akan ditahan dan kita tak boleh mencari rotan dekat sini, ujar Mamat Bukit. Apa yang nak ditakutkan? Kita jumpa dari bangkai kapal terbang. Orang dalam tu sendiri yang tentu dah jumpa lagi dulu daripada kita. Aku ingat orang-orang yang ada kat dalamnya dah dibunuh. Dolah Peranggas bersuara. Dia terus memberitahu Datuk yang dia dan kawan-kawannya pernah melihat sebuah kapal terbang berlega-lega rendah di kawasan hutan Bubu, Senggeng, kemudian terus hilang. Dekat mana Hutan Bubu dan juga Senggeng Kalau siapa tahu boleh komen Aku tengok dari Kampung Cangkat pada satu petang kira-kira 3 bulan yang lalu, dan sekarang ni kita dah jumpa, tambah Dolah Peranggas lagi. Dia enggan memenuhi permintaan Mamat Bukit yang mahu semua barang-barang tu dibakar. Demi keselamatan diri kita, ada baiknya kita bakar, kata Datuk. Dan cakap Datuk itu segera dipatuhi. Selepas menunaikan sembahyang maghrib, semua barang-barang itu jadi bahan unggun api. Rasa sedih dan hampa terbayang di wajah Samat Perang dan juga Dolah Peranggas. Kira-kira 12 malam, bangsal tempat kami berteduh tu bergegar macam digoncang orang. Datuk yang sedang berwirid membaling tasbih segera membangunkan Mamat Bukit, dan Mamat Bukit memerintahkan kawan-kawannya memeriksa setiap penjuru bangsal. Tidak terdapat tanda-tanda kesan orang ataupun binatang liar yang datang ke situ. Keadaan begini mendatangkan rasa cemas di hati saya. 3 batang rotan semambu saya dah hilang.
Datuk mengadu kepada Mamat Bukit yang masih tercegat di hadapan bangsal. Wajah Mamat Bukit saya lihat cemas sedikit. "Di mana awak letak?" "Saya letak dekat ujung letut." "Awak dah cari ke?" "Nak cari apa?" Masa bangsal ni bergoyang, rotan semambu tu masih ada lagi di situ. Tak sampai seminit, rotan semambu tu hilang dari mata. Mamat Bukit terdiam mendengar penjelasan dari Datuk. Dengan lampu pincir berubat, yang kita panggil bateri, yang bubur 8 biji tu Mamat Bukit menyuluh tempat Datuk meletakkan rotan semambunya. Datuk menepuk dahi 2-3 kali. Rotan semambunya masih berada di situ. Bila Datuk mau menjamahnya, Mamat Bukit segera menahannya. "Jangan, kita tengok dulu," kata Mamat Bukit tanpa mengubah pancaran cahaya lampu pincirnya. 3 batang rotan semambu itu bergerak-gerak dan bertukar warna dari hijau menjadi merah, hitam dan kuning macam tembaga. Dalam beberapa saat pula, bertukar menjadi ular tedung yang kepalanya menghala kepada kami. Mamat Bukit terus melompat dan menyambar ranting pokok berdaun hijau di sisinya. Daun dan ranting dihumbankan pada rotan semambu yang menjadi ular. Ketika ranting dan daun hijau kenalah ayat dia potong galanggang ni mengena rotan semambu, saya terlihat satu pancaran cahaya macam kilat yang datang dari arah kanan bangsal. Rotan semambu milik Datuk kembali kepada keadaan asalnya. "Ganjil ni." "Ganjil pada awak, tapi pada kami tidak. Hal macam tu selalu jadi pada pencari rotan," dedah Mamat Bukit lalu mengajak saya dan Datuk duduk berlongkok dengan kawan-kawannya. "Kalau awak nak tahu, itulah penunggu rotan." Tiba-tiba Udin Candung bersuara. Kata-kata itu ditujukan pada Datuk. "Itu syaitan lah," balas Datuk. "Bukan, itu penunggu," sahut kawan-kawan Mamat Bukit serentak. Mereka seolah-olah tidak mahu menerima dengan apa yang diucapkan oleh Datuk. Saya lihat Datuk tersenyum. Dia tidak marah bila orang tidak mahu menerima pendapatnya. Kerana takut berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini terjadi, satu keputusan telah diambil. Semua yang ada di situ tidak boleh tidur serentak. Datuk terkecuali dari keputusan itu kerana dia sudah pun tidur selepas menunaikan solat Isyak, kira-kira 2 jam lamanya. Sekarang Datuk memutuskan untuk berjaga sampai pagi sambil membaca ayat-ayat suci. "Awak boleh pilih sama ada mahu berjaga atau tidur," kata Mamat Bukit pada saya sambil tersenyum. Kerana memikirkan berjaga lebih selamat dari tidur, saya memutuskan untuk berjaga macam Datuk. Ternyata Mamat Bukit senang dengan keputusan itu. "Korang tidur dulu, biar aku sama Dolah Peranggas berjaga. Bila aku kejut, korang mesti bangun," beritahu Mamat Bukit pada Udin Candung dan Samad Perang. Tidak ada bantahan pun daripada orang yang menerima arahan Udin Candung dan Samad Perang pun merebahkanlah badan masing-masing. Apalah saya sebut macam dah tak betul lah ni, kenapa Dia punya tulisan dia pun ada sedikit kepusing-pusingan. Jadi mana yang saya sempat saya ubahkan, saya akan ubah Sudah setengah jam masa berlalu. Dolah Beranggas tidak mampu berjaga. Atas rasa kasihan, Mamat Bukit mengizinkan Dolah untuk tidur. Tinggallah saya dan Mamat menghadapi unggun api. Datuk tidak menghiraukan kami. Dia tetap dengan tugasnya membilang tasbih dan membaca ayat-ayat suci dalam bangsal. Saya terhibur dengan cerita-cerita yang diungkapkan oleh Mamat Bukit tentang pengalaman-pengalaman aneh yang dialaminya ketika bermalam dalam hutan. Semua cubaan dan rintangan itu dapat diatasinya. Berdasarkan pada cerita-cerita itu, saya segera membuat kesimpulan bahawa Mamat Bukit ni bukanlah calang-calang orangnya, bukan kaling-kaling. Menurutnya, gelaran bukit di hujung namanya itu diberi oleh penduduk kampung kerana kepandaiannya menguasai puncak bukit serta tahu nama-nama bukit di daerahnya. Memang seronok bercakap atau berborak dengan Mamat Bukit ni. Masa yang berlalu tak terasa sama sekali. "Cahaya tu, cahaya!" jerit saya bila melihat cahaya api itu datangnya dari salah satu puncak gunung dari barisan banjaran Titiwangsa. Saya perhatikan yang cahaya itu menuju ke arah kami. "Bertenang," bisik Mamat Bukit pada saya. Mamat Bukit pun bangun, berdiri sambil merenung tajam ke arah cahaya itu. Dia meluruskan tangan kanannya ke arah cahaya itu. Kelima-lima jarinya berkembang macam menahan sesuatu.
Dalam beberapa detik, kelima-lima jarinya bergerak macam orang yang memulas buah kelapa. Puh. Macam tak dengar pula ni kan. Puh. Dia hembus. Puh. Katanya sekuat hati. Saya lihat cahaya sebesar bola tenis itu bagaikan pecah, berserakan di udara dan akhirnya hilang entah ke mana. Dahi Mamat Bukit berpeluh dan dia terus jatuh. Dalam beberapa minit, dia bangun kembali. Mungkin kerana kedinginan, dia terus merapatkan badannya ke unggun api. Datuk masih lagi dengan tugasnya. Dengkur kawan-kawan yang tidur bertambah kuat. Lagi sekali saya terkejut apabila seekor lembu jantan yang berwarna putih berdiri di sebelah kanan Mamat Bukit sambil ekornya memukul-mukul badan. Bila Mamat Bukit bergerak, lembu itu dengan tiba-tiba bersuara, jadi marah dan merenung ke arah saya dan Mamat Bukit. Baiklah, sekiranya anda sudah pun sampai ke minit ini, sudi-sudikanlah untuk menekan butang like dan share kepada kawan-kawan. Berkenaan dengan subscribe, itu terpulang pada anda lah. Kalau rasa nak tekan subscribe, insyaAllah semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki ya. Baik, kita teruskan. Belum pun sempat saya dan Mamat Bukit berbuat sesuatu, lembu itu terus mengelilingi unggun api beberapa kali. Akhirnya, lembu itu naik minyak dan menyerang apa sahaja yang terdapat di sekelilingnya. 2-3 kali lembu itu mahu melanggar saya. Kalau tidak kerana kecekapan Mamat Bukit mempertahankan diri saya dengan gerak dan langkah silatnya yang tangkas, sudah pasti badan saya ni hancur dipijak lembu tersebut. Kau ke sana. Mamat Bukit menolak badan saya dari berpaut padanya. Saya terdorong agak jauh daripada unggun api. Rupanya Mamat Bukit menggunakan kepintarannya. Dengan berbuat demikian, lembu yang sedang naik minyak itu akan menyerang saya. Oh, macam tu bijak Tak apa, kita teruskan. Kita tengok apa dia nak buat lagi. Dalam saat begitu memberi kesempatan pada Mamat Bukit untuk melakukan sesuatu. Ketika lembu itu memburu saya, Mamat Bukit terus menyambar ekor lembu dan terus dipulasnya dengan sekuat hati. Mamat Bukit dan lembu memperadukan tenaga. Dalam pertarungan itu, Mamat Bukit lebih hebat. Lembu itu tidak berdaya menarik batang tubuh Mamat Bukit. Lembu itu terus jatuh dan hilang. Tanah tempat lembu itu jatuh berasap dan berlubang. Seluruh badan Mamat Bukit dibasahi peluh dan nafasnya pula tercungap-cungap. Tempat ni memang keraslah, rungut Mamat Bukit sambil merenung lubang yang berasap. Sebelum saya mengajukan sebarang pertanyaan pada Mamat Bukit, lubang yang berasap itu terus menjadi rata tanpa meninggalkan sebarang kesan. Saya mesti mengadakan semah atau jamuan kat tempat ni. Mamat Bukit lalu menandakan tempat itu dengan sebatang kayu yang bercabang dua. Salah satu cabang itu Mamat Bukit ikatkan dengan kain yang berwarna hitam. Mamat Bukit terus duduk bersila di situ. Badannya terus menggeletar. Suaranya juga berubah parau dan kasar, kemudian bertukar macam suara orang perempuan. Mamat Bukit terus mengempam-empaskan badannya ke bumi, macam ayam kena sembelih. Kelakuan Mamat Bukit itu mengejutkan kawan-kawannya yang sedang tidur. Mereka terus menerkam ke arah Mamat Bukit yang tidak sedarkan diri. Samat perang terus mencangkung di hadapannya. Hai Datuk Penunggu, kenapalah anak cucu yang cari makan kat sini diganggu? Kata Samat perang. Mamat Bukit yang berguling-guling atas tanah berhenti berguling. Terus duduk mencangkung sambil menekankan mulutnya ke bumi. Saya lihat bibirnya penuh dengan tanah. Datuk nak makan ke? Bolehlah kami bagi, sambung Samat perang. Ya, kambing jantan warna putih disembelih, 7 sikat pisang emas. Balas Mamat Bukit dalam suara seorang perempuan. Mamat Bukit terus mengilat. La ilaha illallah. Suara perempuan. Saya ulang balik ya. Ya, kambing jantan warna putih disembelih, 7 sikat pisang emas. Lagi apa yang Tok Penunggu mahu? Adakan jamuan itu pada tiap-tiap tahun. Nanti korang senang mencari rezeki dekat sini. Baik dah. Baik-baik Datuk Penunggu, baik. Ingat pesan aku ya. Begitulah lebih kurang percakapan Samat perang dengan penunggu rotan yang meresap ke dalam diri Mamat Bukit.
Bila percakapan itu selesai, Mamat Bukit pun pulih seperti biasa. Datuk tidak campur tangan dalam urusan tersebut. Pagi itu, setelah Datuk menunaikan solat subuh serta mandi embun, barulah Datuk bertanya pada Mamat Bukit tentang peristiwa yang dia alami pada waktu malam. Datuk mengakui tentang kehebatan Mamat Bukit. Menurut Datuk, kalau calon-calon orang tak mungkin boleh berhadapan dengan kejadian yang aneh itu. Nampaknya Mamat Bukit ni kurang senang dengan pujian yang diberikan oleh Datuk. "Saya buat apa yang saya tahu," beritahu Mamat Bukit pada Datuk. "Dari mana kau belajar semuanya ni, Mamat?" "Dari arwah orang tua saya." Cuma ada satu saja yang cacatnya dalam perkara ni." Saya lihat muka Mamat Bukit segera berubah. Dia bagaikan terkejut menerima kata-kata Datuk yang tidak diduganya sama sekali terkeluar daripada mulut Datuk. Dengan pandangan yang tajam, dia merenung muka Datuk lama-lama. "Apa maksud dengan cacat yang awak katakan?" soal Mamat Bukit. "Saya tahu ayah awak memang handal di hutan. Saya berkawan dengannya. Saya merasa megah kerana awal sedikit sebanyak dapat juga ilmu darinya. Lagi, sejak semalam saya belum melihat awak bersembahyang sebagai tanda bersyukur pada pemberiannya. Awak menerima rezekinya, tapi awak tak pernah mengingatnya." "Weh, sentap saya. Baguslah. Bagi kita sama-sama sedar, ya. Maafkan saya kalau tersinggung. Sebagai seorang Islam, saya cuma mengingatkan awak. Saya tidak memaksa." Dengan tenang Datuk bersuara. Mamat Bukit tersenyum dan Mamat Bukit tidak mahu memperkatakan perkara yang Datuk sebutkan itu. Dia mengalih persoalan pada penunggu rotan semambung yang mahukan kambing putih. Secara tidak langsung, dia membebankan masalah itu pada diri Datuk. Cara halus dia seolah-olah mahukan Datuk mengadakan kambing putih itu. Datuk yang mengerti dengan tujuan dan maksud Mamat Bukit itu menolak permintaan itu secara terhormat. Dan Mamat Bukit pula tidak merasa hampa ataupun kecewa dengan sikap Datuk itu. Malah kalau Datuk tidak mahu mengadakannya, dia sendiri yang akan berusaha hingga perkara yang dijanjikannya itu pasti terlaksana. "Usahlah buat kerja membazir tu, Mamat. Itu perbuatan setan," kata Datuk dengan tenang. Mamat Bukit gelengkan kepala beberapa kali. "Ini janji." Janji dengan setan? Tidak, dengan penunggu." Suara Mamat Bukit mula meninggi. Matanya merah merenung muka Datuk dan kawan-kawannya juga merasa kurang senang dengan tindak Datuk itu. Dola beranggas menghampiri Datuk. 2 kali bahu kanan Datuk ditepuknya. "Awak tak usah masuk campur lah. Ini urusan kami. Biar kami yang selesaikan," kata Dola beranggas. "Tapi perbuatan tu tak ada kena pada tempatnya. Bertentangan dengan hukum agama Islam." Ni ayat siapa ni? Oh, ni ayat Dolah lagi ni yang seterusnya. "Awak tahu, bila hajat penunggu ditunaikan, rotan akan menjadi jadi dan rezeki kami akan bertambah." Datuk menggigit bibir. Muka Dolah beranggas direnyungnya. Saya lihat Mamat Bukit, Sama Perang dan Udin Candung tersenyum sinis pada Datuk. "Kerja mengarut semua ni." "Mengarut pada awak, pada kami tidak," sahut Mamat Bukit. Datuk terus membisu dan beredar dari situ menuju ke belakang bangsal. Tidak siapa yang tahu kenapa Datuk pergi ke belakang bangsal. Saya tahu Datuk kurang senang dengan peristiwa yang terjadi. Begitu juga dengan Mamat Bukit dan kawan-kawannya. Mereka merasakan kehadiran Datuk dalam kumpulan mereka tidak mendatangkan manfaat yang besar. Sama Perang secara terang-terangan menyalahkan Mamat Bukit yang membenarkan Datuk ikut serta dalam kumpulan mereka. Mamat Bukit tetap mempertahankan apa yang dibuatnya itu memang kena pada tempatnya. Mujurlah perbalahan kecil yang terjadi di antara mereka tu tak sampai didengar oleh Datuk. Kalau Datuk dengar, mesti dia tersinggung. "Jangan bagi tahu pada Datuk awak apa yang awak dengar," Mamat Bukit mengingatkan saya. Tanpa berfikir panjang, saya pun menganggukkan kepala. Matahari pagi kian meninggi. Jalur sinarnya memanah pada daun-daun kering di bumi.
Mamat Bukit dan kawan-kawannya sudah pun memikul gunung rotan ke atas bahu masing-masing, bersedia untuk pulang. Macam mana ni? Kita balik ikut jalan kita yang datang tadi ke atau ikut jalan lain ni? Udin Candu bersuara. Ikut jalan datang lah, balas Samad Perang. Saya merasa kagum dengan tenaga yang dimiliki oleh mereka. Walaupun tubuh badan mereka agak kecil, tetapi mereka mampu memikul gulungan ataupun dipanggil berkas rotan yang berat untuk meredah hutan dan paya. Nanti dulu, sahabat saya belum bersedia. Suara Mamat Bukit meninggi dan kawan-kawannya terpaksa meletakkan kembali gunung rotan di bahu ke tanah. Semua biji mata kawan-kawan Mamat Bukit merenung pada Datuk yang muncul dari belakang bangsal. Di tangan kanannya ada sebatang kayu sebesar ibu jari kaki. Buat apa tu? Buat apa dengan kayu tu? Tanya Mamat Bukit. Buat tongkat waktu turun dari bukit. Saya dah bertahun masuk hutan, tak pernah pun bawa kayu bila turun bukit. Itu awak yang dah biasa. Saya ni tak pandai. Kawan-kawan Mamat Bukit terus ketawa mendengar jawapan dari Datuk itu. Datuk terus mengambil rotan semampunya dalam bangsal. Tiba-tiba Datuk berpatah balik. Mukanya nampak cemas. Kenapa? Soal Mamat Bukit. Ular tedung dekat rotan semampu saya. Itulah, awak tak percaya pada penunggu. Sekarang apa dah jadi? Cara mendadak saja Samad Perang bersuara yang diakhiri dengan senyum menyindir. Jangan timbulkan masalah lagi. Mamat Bukit menengking Samad Perang dan di wajahnya terpamer rasa kesal atas tindakan Mamat Bukit itu. Mamat Bukit terus mengajak Datuk ke tempat rotan semambu. Saya pun ikut serta. Apa yang dikatakan oleh Datuk itu memang benar. Seekor ular tedung berlingkar atas batang rotan semambu milik Datuk. Bila mendengar bunyi tapak kaki kami, ular itu bergerak-gerak dan panggungkan kepalanya. Sebenarnya, kalau Datuk tidak memanggil Mamat Bukit pun masalah itu boleh je diatasi. Datuk boleh mengusir ular itu dengan kayu atau membunuhnya. Ada masalah yang lebih besar dari itu Datuk boleh selesaikan. Kenapa masalah sekecil ni Datuk memerlukan tenaga orang lain? Tindak tanduk Datuk itu menimbulkan tanda tanya pada diri saya sendiri. Apakah muslihat Datuk yang sebenarnya? Apakah dia mahu menguji kemampuan diri Mamat Bukit atau sekadar mahu tahu sejauh mana Mamat Bukit mempercayai perkara tahyul? Mamat Bukit terus mengajak Datuk ke tempat rotan semambu. Saya pun ikut serta. Apa yang dikatakan Datuk, la ilaha illallah, saya terulang balik. Minta maaf. Mamat Bukit ulurkan tangan kirinya pada ular itu. Saya lihat badan ular itu bergerak cepat lalu mematuk tangan Mamat Bukit. Aneh, Mamat Bukit ni masih tersenyum dan terus menangkap kepala ular itu. Dengan ibu jari dan telunjuk dia menekan rahang ular hingga mulutnya terbuka. Siung ataupun kita panggil gigi atau taring ular itu jelas kelihatan. Mamat Bukit pun menekan siung ular itu pada kayu keras hingga siungnya mengeluarkan air jernih yang agak kental. Itu bisa ular tu, bisik Datuk pada saya. Ular di tangan Mamat Bukit jadi lemah. Mamat Bukit melemparkan ular itu ke dalam hutan yang tebal. Dengan telapak tangannya, Mamat Bukit mengambil bisa ular yang jatuh atas daun kering dan digosokkan pada kedua-dua belah tangannya. Dengan cara ini, saya akan kebal dari sebarang bisa ular, beritahu Mamat Bukit pada Datuk. Kau memang hebatlah, Mamat. Sebenarnya begini, saya belajar ni pun benda-benda ni masa saya kat Siam. Macam mana yang awak boleh sampai ke sana? Panjang ceritanya. Saya ditangkap oleh tentera Jepun dan jadi buruh kereta api maut. Saya lari dari kem. Berbulan-bulan duduk dalam hutan. Masa itulah saya terjumpa dengan seorang Sami. Mamat Bukit berhenti bercerita. Apa yang awak buat dengan Sami tu? Dialah yang mengajar saya ilmu ni. Tapi sebelum tu saya terpaksa makan hempedu ular yang bisa. Begitu. Keluh Datuk sambil mengerutkan dahi. Mamat Bukit terus menepuk-nepuk belakang saya berkali-kali. Datuk pula terus melihat kawasan sekeliling. Jadi, ular tadi tu bukan ular penunggu lah? Saya bertanya padanya. Bukan, sahut Mamat Bukit. Lalu menyuruh Datuk mengambil rotan semambu. Datuk terus ambil rotan semambu itu. Kemudian kami pun menuju ke kawasan lapang depan bangsal. Samad Perang, Udin Candung,
dan Dola Beranggas masih duduk mencangkung di situ. "Mari, kita beredar sekarang." Mamat Bukit mengeluarkan perintah. Kawan-kawannya bangun serentak dan meletakkan gulung rotan ke atas bahu masing-masing. Mamat Bukit jadi kepala jalan. Datuk berada di belakang sekali. Baru 2-3 rantai melangkah, Mamat memerintahkan kami berhenti. "Tak seronok rasanya. Kawan kita berada kat belakang sekali. Kenapa tak ke depan dengan saya?" Kata-kata itu Mamat Bukit tujukan pada Datuk. Tak apa. Biarlah saya jadi ekor jalan." "Bukan apa-apa. Kalau bercerai nanti saya takut awak sesat." "Dengan izin Allah, saya tak sesat." Mamat Bukit puas hati dengan penjelasan Datuk itu. Dia meneruskan perjalanan. Orang yang paling resah sekali dengan sikap Datuk itu ialah Samad Perang. Dia seolah-olah tidak mahu Datuk berada di belakangnya. Kalau boleh, biarlah Datuk berada di hadapannya. Kenapa Samad Perang bersikap demikian? Saya pun tak tahu. Badan saya mula berpeluh. Saya kiralah orang-orang lain dalam perjalanan juga pun berpeluh. Kami sudah pun menuruni 3 buah bukit. Allahu Akbar. Maafkan saya, maaf saya. Sekarang ni malam pun panas, minta maaf. Saya ulang balik. Dekat mana tadi? Baik. Kami sudah pun menuruni 3 buah bukit yang curam. Setiap kali turun bukit, saya pasti jatuh kerana tak pandai mengimbangi badan. Satu hal yang pasti, dalam perjalanan itu kami tidak banyak bercakap, kecuali ada hal yang penting saja. "Sialah," pekik Samad Perang sambil membuangkan gulung rotan di bahu. Samad Perang terus mencabut golok perak dan mencantar semua pokok-pokok kecil di kelilingnya. Rambutnya yang digunting pendek kelihatan tegak macam bulu landak. Biji matanya mula merah. Kata-kata yang lahir dari mulutnya tidak menentu dan kurang jelas. Sukar untuk memahami dengan apa yang dituturkannya. "Buat bulatan keliling dia. Kalau dia nak lagi, tangkap dia." Mamat Bukit mengeluarkan arahan. Arahan itu segera dipatuhi. Samad Perang terus mengamuk. Tidak ada seorang pun yang berani menghampirinya. "Siapa berani sila rapat, aku keluarkan isi perut kamu semua." Suaranya meninggi. Golok perak terus diacuk-acukan pada kami yang mengelilinginya. Samad Perang menggulingkan badan pula di atas tanah. Habis semua pokok-pokok renek di situ dilanggar. Aneh, bajunya tak koyak, badannya juga tidak terluka. "Aku mahu apa ni, dia dah kena rasuk ni. Aku mahu kambing jantan putih." Suara Samad Perang berlainan besar kali ni. Parau dan garang. Dia cuma merempuh bulatan yang kami buat. Dalam masa kelam kabut itu, Mamat Bukit terus mencabut sebatang pokok kecil. Badan Samad Perang dipukulnya bertalu-talu. Pukulan itu tidak mendatangkan sebarang kesan pada Samad Perang. Malah, Samad Perang bertambah perang. Kekuatan yang diperlihatkannya amat luar biasa sekali. Mamat Bukit tidak boleh menahan sabar lagi bila Samad Perang menendang perut Udin Candung hingga termuntah-muntah. Udin Candung tersungkur di bumi. Mamat Bukit segera bertindak. Dia melompat tinggi dan melepaskan satu tendangan kencang di bahu kanan Samad Perang. Samad Perang tergolek di bumi. Mamat Bukit terus mengikat kedua belah tangan dan kaki Samad Perang dengan rotan. Kemudian dia menyuruh Dola Beranggas dan Udin Candung untuk membuat pengusung. Cukup cepat mereka bekerja. Tidak sampai 1 jam, pengusung pun siap. "Nampaknya kita terpaksa pikul sampai ke rumah ni," kata Mamat Bukit. Bagi memastikan Samad Perang tidak melompat dari pengusung, badannya diikat dengan rotan pada gelegar pengusung. Mamat Bukit dan Dola Beranggas di hadapan, Udin Candung dan Datuk di belakang. Saya terkecuali dari tugas itu, tetapi saya terpaksa memikul 3 batang rotan semambu milik Datuk. 3 batang rotan semambu bukanlah berat sangat, tetapi rotan semambu yang saya pikul ni beratnya agak aneh, macam berat seguni padi. Saya teringat pesan Datuk. Katanya, bila hati merasa cemas atau sangsi terhadap sesuatu, bacalah ayat kursi. Hal itu segera saya lakukan. Rotan semambu yang terasa berat tadi itu menjadi ringan kembali. Memikul manusia dalam hutan bukanlah satu perkara yang mudah. Kerana semangat setia kawan yang kental, kerja yang sukar itu pun menjadi senang. Lebih kurang pukul 2 petang, pengusung yang membawa Samad Perang terdampar di halaman rumahnya. Kaum keluarganya menjadi gempar.
Ada yang menangis dan ada yang meratap. Pada sangkaan mereka, Samat Perang sudah meninggal dunia. Bila keadaan sebenar dijelaskan oleh Mamat Bukit, suasana menjadi aman dan tenang. Samat Perang dibawa ke dalam rumah dan dibaringkan di ruang anjung. Semua ikatannya dibuka. Mamat Bukit pula meraba pangkal lehernya lalu menekan salah satu urat di situ. Samat Perang membukakan kedua belah kelopak matanya. Dia senyum seketika dan lepas itu dia terus melompat dan bertempik. Semua barang yang ada dia berada di anjung habis ditendangnya. Samat Perang menjelirkan lidahnya macam anjing yang kehausan. Dan sepasang matanya yang merah merenung tajam ke wajah isterinya yang berdiri tidak jauh darinya. Gerakannya cukup pantas. Dengan sekali mata saja dia menerkam ke arah isterinya dan terus mencekik leher isterinya itu. Mamat Bukit segera bertindak. Dia melepaskan satu penumbuk kencang di dagu Samat Perang. Saya lihat Samat Perang terus terjatuh. Udin Candung terus memapah isteri Samat Perang dalam keadaan yang separuh sedar dan pingsan itu ke ruang tengah rumah. Beberapa orang perempuan terus memberi rawatan kilat pada isteri Samat Perang. Di luar dugaan, Samat Perang yang kena penumbuk kencang itu boleh bangun dengan segera dan terus menyerang Mamat Bukit. Datuk, Udin Candung serta Dola Beranggas terus menangkap Samat Perang, tetapi usaha itu gagal. Samat Perang terlalu gagah. Dengan sekali pusing sahaja, ketiga-tiga orang itu terhumban ke atas lantai anjung rumah. Dahi Udin Candung berdarah kena tiang. Kena lagi Udin Candung. Bibir Dola Beranggas pecah kena lantai. Pangkal kening Datuk pula bengkak kena penumbuk. Mamat Bukit berampas mahu melepaskan dirinya dari pelukan Samat Perang. Setiap kali Samat Perang menggigit tubuhnya, muka Mamat Bukit berkerut menahan kesakitan. Darah membasahi baju Mamat Bukit. Satu pemandangan yang amat ngeri bagi diri saya. "Tolong saya, tangkap dia!" jerit Mamat Bukit. Dengan serentak, Datuk dan Dola Beranggas memeluk tubuh Samat Perang dari belakang. Kedua-duanya kena penendang, tersungkur atas lantai. Udin Candung pula bertindak dan mengalami nasib yang sama. Kita tangkap kaki dia," Dola Beranggas beri cadangan. "Ya, mari kita cuba," jawab Udin Candung. "Satu cara yang baik," sahut Datuk. Serentak mereka bertiga memaut kaki Samat Perang dan Samat Perang pun rebah. Mamat Bukit berjaya melepaskan dirinya dan terus memeluk tubuh Samat Perang.